Kitab dalam bahasa Melayu Karatia 4. Tetapi perlu aku lanjutkan, selama seorang ahli waris masih kanak-kanak, dia tidak berbeza dengan seorang abdi, meskipun sebenarnya anak itu memiliki segala-galanya. Semasa ahli waris itu masih di bawah umur, beberapa orang wali akan menjaga dia dan mewakili dia dalam segala urusannya, sehingga dia mencapai umur yang sudah ditetapkan oleh bapaknya. Demikian juga dengan kita, selama kita masih belum dewasa, kita pun diberhamba oleh roh-roh yang menguasai dunia ini. Tetapi pada saat yang tepat, Allah mengutus anaknya sendiri ke dunia. Anaknya itu dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah Taurat. Dia diutus untuk membebaskan orang yang hidup di bawah Taurat, supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kerana kamu anak-anak Allah, Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Roh itu yang menyebabkan kita berseru, Bapa, ya Bapakku. Bapa, ya Bapakku. Dengan demikian, kamu bukan lagi abdi, tetapi anak. Kerana kamu anaknya, Allah akan mengurniai kamu segala yang telah disediakan untuk anak-anaknya. Dahulu kamu tidak mengenal Allah, oleh itu kamu menjadi abdi kuasa-kuasa yang kamu anggap sebagai Tuhan, tetapi sebenarnya sama sekali bukan Tuhan. Tetapi sekarang kamu mengenal Allah, atau lebih tepat lagi, Allah mengenal kamu. Mengapa kamu mahu kembali kepada roh-roh yang menguasai dunia ini? Roh-roh itu lemah dan tidak berguna. Mengapa kamu mahu diberhamba oleh roh-roh itu lagi? Kamu merayakan hari, bulan, musim dan tahun tertentu. Aku khawatir akan kamu. Mungkinkah jerih payahku bagi kamu sia-sia sahaja? Saudara-saudaraku, aku memohon supaya kamu menjadi seperti aku, kerana aku pun sudah menjadi seperti kamu. Kamu tidak pernah bersalah terhadap aku. Masih ingatkah kamu apa sebabnya aku Sebabnya aku mengkhabarkan berita baik kepada kamu pada kali pertama? Sebabnya adalah kerana aku jatuh sakit. Tetapi pada masa itu kamu tidak menghina ataupun menolak aku, meskipun penyakitku merupakan ujian berat bagi kamu. Sebaliknya kamu menyambut aku seperti kamu menyambut malaikat Allah. Kamu menyambut aku seperti kamu menyambut Kristus Yesus. Pada waktu itu, kamu sangat bersukacita dan aku tahu bahawa kamu rela berbuat apa sahaja, bahkan mencungkil mata untuk diberikan kepadaku. Tetapi apa yang telah berlaku sekarang? Adakah sekarang kamu menganggap aku sebagai musuh kerana aku beritahu kamu apa yang benar itu? Semua orang lain itu berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kamu memihak kepada mereka. Tetapi tujuan mereka tidak baik. Mereka berniat memisahkan kamu daripada aku supaya kamu menumpukan perhatian kepada mereka sahaja. Memang baik menumpukan perhatian kepada hal-hal yang baik, asalkan jangan hanya semasa aku bersama-sama kamu, anak-anak yang aku kasihi. Kerana kamu, sekali lagi aku menderita. Aku menderita seperti seorang ibu yang menderita pada masa melahirkan anak. Aku akan terus menderita sehingga kamu memiliki sifat-sifat Kristus. Aku ingin sekali bersama-sama kamu sekarang, supaya aku boleh meluahkan isi hati dengan nada yang lebih lembut. Aku tidak tahu akan berbuat apa lagi dengan kamu. Kepada kamu yang mahu diperhamba oleh Taurat, biarlah aku bertanya.
Tidakkah kamu faham akan apa yang dikatakan oleh Taurat Musa? Di dalam Taurat tertulis bahawa Abraham mempunyai 2 orang anak lelaki, yang seorang dilahirkan oleh abdi wanita dan yang seorang lagi oleh wanita bebas. Anak Abraham dari abdi wanita digandung dan dilahirkan seperti anak-anak lain, tetapi anak Abraham daripada wanita bebas itu lahir kerana dijanjikan oleh Allah. Peristiwa itu dapat digunakan sebagai kiasan. Kedua-dua orang wanita itu ibarat 2 perjanjian. Hagar melambangkan perjanjian yang dibuat di Gunung Sinai, dan anak-anaknya dilahirkan sebagai abdi. Jika orang bercakap tentang Hagar, mereka bercakap tentang Gunung Sinai di negeri Arab. Hagar juga melambangkan kota Yerusalem dengan semua penduduknya yang sekarang ini sudah menjadi abdi. Tetapi Yerusalem yang di surga itu bebas. Yerusalem itu seperti ibu kita. Di dalam Alkitab tertulis, "Berbahagialah kamu, hai wanita mandu. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai kamu yang tidak benar merasakan sakit bersalin. Wanita yang ditinggalkan suaminya akan mendapat lebih banyak anak daripada wanita yang hidup dengan suaminya." Saudara-saudaraku, kamu anak-anak Allah yang dilahirkan kerana janjinya, sama seperti Ishak. Pada masa itu, anak yang dilahirkan oleh Hagar menganiaya anak yang dilahirkan kerana janji yang dibuat oleh Roh Allah. Demikian juga sekarang. Tetapi apakah yang tertulis di dalam Alkitab? Di situ tertulis, "Usialah abdi wanita itu dengan anak lelakinya." Kerana anak daripada abdi wanita itu tidak akan mewarisi harta bapaknya bersama anak lelaki daripada wanita bebas itu. Demikianlah, saudara-saudaraku, kita ini bukannya anak daripada abdi wanita, melainkan anak daripada wanita bebas. Inilah firman Allah. Amin.